فيه. الحمد لله على نعمائه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. InsyaAllah sihat semua puan-puan. Alhamdulillah. Sihat tu dapat datang kan? Masya-Allah. Kalau tak sihat tidur kan? Masya-Allah. Okey, hari ini insya-Allah kita nak bincang satu hadis yang penting lah. Saya rasa hadis ni saya sendiri rasa Allah lambatnya jumpa hadis ni. Kerana dari sudut pengamalan hadis tu penting. Hari ini kita nak bincang satu hadis, kita nak lihat perbincangan para ahli ilmu, dan yang lebih penting saya dan tuan-tuan nak beramal dengan hadis ni insya-Allah. Okey, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih lah. Okey. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala. Okey, hadis ni diriwayatkan daripada sahabat Nabi, nama dia Ibn Abbas, anak kepada Abbas. Siapa nama dia? Saya selalu ulang kan. Siapa anak kepada Abbas ni? Puan-puan boleh reka lah. Bukan boleh reka, biasanya nama Arab ni kan, dia samalah sampai hari ni kot. Saya mengaji, saya balik Mesir tu 2018 kot. Kita 2018 kan, tanya kawan-kawan kita yang jadi cikgu, nama anak-anak payah nak sebut. Tapi orang Arab ni dia berbangga, nama dia Muhammad, Ahmad. Yang paling banyak Abdullah, Abdul Rahman. Abdullah, Abdul Rahman. Yahya. Yahya ada juga, nama-nama antaranya nama-nama Nabi lah, makruf lah tu. Bahkan kalau kita lihat nama-nama Nabi ni pun dia tak ada makna pun. Dia maksudnya dari sudut makna Ibrahim, dia tak ada makna. Cuma dia mulia sebab dia nama Nabi. Cuma orang kita ni dia campur bahasa Inggeris dan macam-macam lah, payah nak sebut tu. Cuma kebanyakan orang Arab ni nama dia sama. Paling banyak Abdullah, Abdul Rahman kan. Samalah Ibn Abbas ni kan, anak kepada Abbas. Abbas ni siapa? Al-Abbas tu. Betul, Abbas bin Abdul Muttalib. Mana dia tu siapa? Dia Abbas tu sendiri pak saudara. Jadi anak dia ni jadi dia sepupu. Nama dia siapa? Abdullah. Abdullah bin Abbas nama dia. Cuma kalau biasa kita mengaji hadis ni, ulama dia potong nama tu, dia biar kita kenal sendiri, kena kaji sendirilah. Sebab dia nak ringkaskan sanad tu. Kalau dia sebut panjang nama, payah panjang lagi lah hadis tu. Jadi kita ingat nama Abdullah bin Abbas ni, antaranya dia sahabat Nabi, sepupu Nabi, dia rapat dengan Nabi. Antara orang yang paling banyak riwayat hadis, Abdullah bin Abbas. Nabi meninggal pun dia muda lagi lah, dia muda. Nabi pernah doa kat dia tuan-tuan, Allahumma allimhul kitab wal hikmah. Tuan-tuan boleh doa kat anak tuan-tuan, cucu-cucu tuan-tuan, ya Allah pandaikanlah dia al-kitab, al-Quran, wal hikmah, sunnah Nabi. Bahkan memang terbukti tuan-tuan, Abdullah bin Abbas ni pakar dalam tafsir Al-Quran. Biasa dengar nama dia. Diriwayatkan Sayyidina Umar ni dia rasa tak tenang kalau selepas kewafatan Nabi, kalau ada isu-isu tentang tafsir Al-Quran kan, apa makna di sebalik ayat Al-Quran ni, Sayyidina Umar dia takkan tenang duduk, melainkan dengar dulu penjelasan daripada Abdullah bin Abbas ni. Sampai tahap tu selepas kewafatan Nabi. Okey, itu sedikit lah kita nak kenal Ibn Abbas ni lah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tengok Allah meredai keduanya.
Biasa kalau kita sebut radhiyallahu anhu kan, Allah meredai dia. Tapi kat sini Allah meredai keduanya. Huma tu dua orang kan. Siapa dia? Abdullah dan Abbas tu, pak saudara Nabi. Sebab dua-dua Islam. Ada sahabat Nabi kan, bila di-ban kan, ayah dia tak Islam, ada juga. Sebab tu kita sebut radhiyallahu anhu. Allah redha sahabat tu. Okey, tak apa. Abdullah bin Abbas ni dia kata daripada Nabi SAW, sebagaimana Nabi ni riwayatkan daripada Tuhannya. Jadi tuan-tuan tahu ini jenis hadis kursi. Hadis kursi, maknanya Allah kira kata Nabi meriwayatkan daripada Tuhannya. Tak apa, dia tak ada perbezaan sangat pun. Okey, dalam hadis ni apa Allah sebut? Innallaha katabal hasanati wasayyiat thumma bayyana dhalik. Ni kita nak bincang ni. Allah kata sesungguhnya Allah ini telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan juga telah menetapkan keburukan-keburukan, kemudian dia menjelaskan apakah itu. Ni kita nak bincang detail insya-Allah. Dan mungkin sebahagian tuan-tuan pun dah lalu hadis ni. Saya selalu ulang, biasa kalau kita tak hafal pun hadis ni, makna hadis ni sebenarnya tuan-tuan dah tahu. Saya sendiri pun mungkin daripada kecil sekolah rendah, sekolah menengah, cikgu-cikgu selalu sebut, mak ayah selalu sebut rahmat agama ni. Niat nak buat baik pun dapat pahala. Biasa dengar tak? Niat nak buat jahat tak dapat dosa lagi. Biasa dengar kan ungkapan ni kan? Rupanya dia ada hadis Nabi. Biasa dengar kan? Dia ada hadis Nabi, cuma dia ada pendetailan dia. Dia ada pendetailan dia ada syarat dia kita nak kena faham. Sebab kita akan bincang nanti, kalau niat nak buat baik, yang kita tahu niat nak buat baik dapat pahala, niat nak buat jahat tak dapat dosa lagi. Yang ni ada perbincangan dia, betul ke begitu? Kerana ada banyak lagi hadis Nabi sebut kalau niat buat jahat ni dapat dosa. Hadis ni nak faham macam mana, insya-Allah kita baca, kita bincang inilah kita kongsi perbincangan ahli ilmu lah. Sebab tu hadis dia perlu tengok syarahan. Hadis ni kalau kita baca sendiri, baca terjemahan saja-saja kan, boleh kita faham dengan akal kita yang kita pun tak pandai bahasa Arab dan sebagainya, banyak lagi ilmu-ilmu lain, mungkin boleh jadi sesat betul. Kita boleh jadi silap faham. Okey, dalam hadis ni, okey, sambung daripada summa bayyana dzalik, kemudian dia menjelaskan apakah itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Okey, dalam hadis ni ada 4 perkara. Yang pertama sekali, barang siapa yang hamma, nak terjemah mana hamma ni? Bertujuan, bertekad ataupun berniat. Boleh juga terjemah berniat. Tapi kita akan huraikan lagi apa maksud niat tu. Barang siapa yang bertujuan, berniat untuk melakukan kebaikan, maka falam ya'malha, dia tak jadi buat. Okey, tak jadi buat ni dia ada detail dia. Ada orang tu tak jadi buat sebab ada masyakkah, sebab ada emergency, ataupun sebahagian orang tak jadi buat sebab dia malas. Kan ada juga niat nak buat baik dah, petang ni nak pergi ziarah, semalas lah petang ni, nak esok lah kan. Ada orang begitu. Ada orang sebab ada emergency, ada keluarga dia sakit. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Cuma dapatkan dulu yang pertama ni, barang siapa yang niat nak buat baik tak jadi buat secara umum, Allah akan tulis di sisinya kebaikan yang sempurna ataupun pahala yang penuh. Boleh terjemah begitu, pahala yang penuh ataupun kebaikan yang sempurna. Dia ada tingkatan dia, nanti kita akan bincang. Okey, yang penting ambil dulu yang pertama ni. Okey, yang kedua dalam hadis ni, wa in hamma biha fa'amilaha. Dia berazam, dia niat nak buat baik tu dan dia jadi buat. Petang ni nak pergi ziarah, jadi dia pergi ziarah tu, masya-Allah. Maka Allah tulis di sisinya, bermula pahala tu 10, boleh digandakan sampai biasa dengar tak hadis ni? Kalau tak jawab alhamdulillah lah. Maknanya tuan-tuan tak dengar lagi. Semangat sikit saya nak kongsi ni. Kalau tuan-tuan jawab dah, maknanya tak seronok lah. Okey, bila dah jadi buat amal tu, apa yang kita niat kita jadi buat, Allah akan tulis pahala tu bukan satu, bermula 10 dan boleh digandakan sampai 700 dan boleh digandakan ila adhafin kathirah, dengan gandaan yang banyak. Yang inilah rahmat tuan-tuan. Hadis ni kita akan bincang detail bab ni. Macam mana nak dapatkan pahala yang paling maksimum. Ibadat yang sama, ulama selalu buat contoh, 2 orang salat jadi makmum, solat subuh jadi makmum, kita akan lihat sama, salam rukuk dia sama sebab dia ikut imam kan, takbiratul ihram, rukuk, sujud,
i'tidal dia semua, salam pun sama. Tapi ulama kata pahala boleh jadi langit dan bumi beza. Sebab setiap ibadat tu beza pahala. Kerana hadis ni sebut bermula 10, 700 ataupun gandaan yang banyak. Gandaan yang banyak ni kita tak tahu berapa, dia rahsia Allah, tapi lebih daripada 700, bayangkan. Okay, maka kita nak bincang yang ni detail juga nanti. Macam mana nak dapat pahala yang paling maksimum lah, insya-Allah untuk diri saya. Saya pun kongsi je tuan-tuan, kadang kita nak buat pun payah juga. Kita kongsi hari ni insya-Allah. Okey, yang ketiga, kita pergi yang ketiga dulu sebelum kita bincang setiap satu tu pendetailan dia. Yang ketiga hadis ni, wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa yang bertujuan berniat buat jahat pula. Wal a'yadzu billah, kita minta jauh. Tapi sebahagian orang ada dia niat nak buat jahat. Nabi kata falam ya'malha, dia tak jadi buat jahat tu. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Bila dia tak jadi buat tu, Allah akan tulis di sisi je pahala yang penuh. Ni yang ni saya sebut ni, yang bahagian ni dia bahaya sikit. Kalau tuan-tuan baca terjemahan semata-mata, mungkin tuan-tuan akan silap faham. Sampai kalau daripada kecil sampai ke besar tuan-tuan silap faham. Macam saya sendirilah, peringkat awal memang kita didedahkan begitu masa kecil. Okay, niat nak buat baik dapat pahala, niat nak buat jahat tak dapat dosa lagi. Sebenarnya dia tak berapa tepat yang kedua tu. Memang secara umum hadis tu sebut begitu. Nanti ada satu syarat. Macam mana nak dapat pahala daripada niat yang jahat tu, tiba-tiba dapat pahala, dia ada syarat dia kena buat. Kalau tak ada syarat ni, sebenarnya niat buat jahat dapat dosa. Kita akan bincang. Mungkin tuan-tuan rasa tak setuju dulu ni, sebab dari kecil lah kita tahu begitu. Tiba-tiba saya datang buat pelik sikit hari ni, tuan-tuan mungkin tak setuju. Tapi kita akan bincang detail, mudah-mudahan nanti tuan-tuan nilai semulalah. Okey, yang keempat dulu kita pergi. Wa in hamma biha, barang siapa yang niat buat jahat tadi tu, fa'amilaha, dia jadi buat jahat tu, dia melakukan kejahatan yang dia niat. Katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah tulis dosa yang satu ataupun kesalahan yang satu. Yang ni rahmat Allah tuan-tuan. Rahmat Allah sangat besar kan. Kalau bab niat buat baik jadi buat tu bermula 10 ganda 700 sampai banyak lagi. Tapi bila buat jahat tu, niat buat jahat, jadi buat jahat, Allah tulis satu je dosa. Ini dalam bab rahmat Allah. Ini hadis ni masya-Allah Imam Nawawi sendiri. Okey. Tak dengar dah. Oh, belakang dia tak boleh ni, sensitif. Okey. Ini pegang selalu Okey. Okey. Kita kembali kepada yang pertama sekali insya-Allah. Dapat 4 perkara ni lah insya-Allah, 4 perkara yang Nabi sebut ni kan. Okey, kita kembali pada yang pertama semula. Barang siapa yang berniat buat baik. Tapi istilah dalam hadis ni Nabi tak sebut niat, Nabi sebut hamma. Walaupun terjemahan bahasa Melayu memang majoriti saya lihat dia barang siapa yang berniat lah. Cuma bagi saya lebih tepat barang siapa yang bertujuan, bertekad. Sebab begini, kalau nak pakai niat ni boleh juga, tapi kita kena faham dulu apa maksud niat. Kalau tuan-tuan nak terjemah berniat boleh, tapi apa maksud niat? Tak jawab Okey, saya peribadi jugalah di sekolah menengah kita mengaji kan, memang kebanyakan orang sebut, wallahualam kita tak ingat siapa yang ajar, tapi kebanyakan kita belajar tu niat ni lintasan hati, betul tak? Kita boleh kata 70% tak tepat. Niat bukan lintasan hati. Dalam mazhab Syafi'i, ni kita asas pemazhab Syafi'i, dia akan sebut niat ini qasdus syai'. Dia bukan khawatir tu lintasan hati. Dia akan sebut qasdus syai'. Maksudnya apa maksud qasad? Tuan-tuan memang ada tujuan nak buat tu. Itu maksud niat. Tapi sebenarnya tuan-tuan jangan risau. Sebagian tempat bila kita kata salah, lintasan hati tu salah, Ustaz macam mana dengan solat kami selama ni? Dia bimbang. Ustaz ni tak betul ni. Dah kami solat 50 tahun dah. Kita bincang dulu. Yang pertama sekali lintasan hati ni kan, kita nak syarah sikit. Ada sebahagian orang lah dia uji, macam dia penyakit, dia macam mungkin was-was juga. Tapi biasanya dia suka antaranya fikir tentang zat Allah. Dia fikir macam bagaimana Allah, ataupun dia fikir yang negatif. Allah ni tak baik, zalim, kan macam tak adil. Wal'ayazubillah, kita minta jauh. Tapi sebahagian orang diuji begini. Dia rasa Allah tak makbul lah doa dia, Allah tak sayang lah aku. Dia fikir negatif gitu. Okey, yang ini tuan-tuan, banyaklah penyakit orang tanya antaranya. Jawapan dia ada satu hadis yang sahih. Nabi kata lintasan hati ni, dia datang tu, tiba-tiba Allah ni macam tak baik. Lintasan itu syaitan lah.
Dan Nabi kata selama mana kita tak ucapkan apa yang kita lintas tadi, yang tak baik tu, dan selama mana kita tak beramal dengan apa yang terlintas tadi, maka Allah maafkan. Dia tak ada tindakan dari segi agama, tak dapat dosa pun. Yang itu gangguan syaitan lintasan hati, kebanyakannya begitu. Maka cepat-cepat tepis, istighfar. Sebab tu yang pertama ni saya nak sebut, niat dia bukan lintasan hati. Sebab lintasan hati dia tiba-tiba datang begitu. Kebanyakannya syaitan lah nak tu. Jadi niat ni sebenarnya memang apa yang tuan-tuan buat dah. Cuma takrifan tu tak kena apa yang kita buat selama ni. Yang tuan-tuan masuk saf kan, bila iqamah, muazzin iqamah kan, tuan-tuan bangun masuk saf, sebenarnya tuan-tuan dah ada tujuan tu. Itu maksud niat tu. Tuan-tuan dah ada qasad ataupun dipanggil azam. Kan, tiba-tiba okey. Iqamah kan, ada muazzin iqamah, tiba-tiba tuan-tuan bangun pergi saf pertama ni. Contoh bahagian muslimat lah. Lepas tu bila orang tanya tuan-tuan, dah buat apa berdiri saf pertama ni? Tuan-tuan akan jawab apa? Nak solat lah. Maknanya dah ada niat lah tu. Kalau tuan jawab nak solat, orang yang tak ada niat ni macam mana? Orang yang tak ada niat. Kita bincang orang yang tak ada niat. Dah bangun-bangun masuk saf pertama, orang tanya nak buat apa ni? Saya pun tak tahu. Tiba-tiba saya bangun. Yang tu betul tak ada niat. Sebab tu konsep niat ni sangat mudah. Itu kata sebenarnya macam tak ada. Dan memang mudah sangat konsep niat ni. Okey, saya mudahkan lagi. Orang yang tak ada niat begini. Orang yang tak ada niat, dia melakukan ibadat. Sebab tuan-tuan tahu hadis innamal a'malu binniyat tu, makna kata kalau ibadat tak ada niat, Allah tak terima ibadat tu. Jadi benda ni sebenarnya rahmat Allah. Macam hampir mustahil tak ada niat kalau orang buat ibadat. Cuma ulama tekankan kita bab niat ni sebenarnya untuk bezakan ibadat tu. Ulama tekankan dari sudut nak bezakan ibadat. Bukan ulama tekankan ada niat ke tak ada niat. Tak. Kita mengaji pun tak ada ulama nak syarah yang tu. Sebab secara umumnya seseorang ni bila buat ibadat secara umum mesti ada niat. Cuma ulama tekankan nak kena beza niat tu zuhur ke asar, ataupun fardu ke sunat, ataupun yang lebih ditekankan lagi supaya ikhlas niat tu. Yang ni tak ramai orang bincang. Saya daripada kecil kalau hadis innamal a'malu binniyat tu, ustaz-ustaz suka syarah bab niat solat. Jadi was-was habis orang. Ni mungkin wallahu alam lah benda yang perlu dibetulkan sikit. Bila kita mengaji lagi, rupanya kalau kita mengaji mazhab Syafi'i pun tak ada nak syarah bab tu sangat. Sebab orang Mesir kebanyakan dia mazhab Syafi'i juga. Tapi bila dia solat mudah. Masuk masjid akad tangan mudah, tak ada macam Malaysia 3 kali baru masuk. Sebab dia silap faham konsep niat tu. Okey, saya buat detailkan lagi. Orang yang tak ada niat ni ulama kata begini, dia tidur tiba-tiba mengigau, dia solat. Tak sah solat tu. Sebab dia mengigau, dia tak ada niat. Ataupun orang yang apa lagi, mabuk, dia tak ada niat. Ataupun apa lagi, orang yang dipaksa. Dia paksa melakukan, okey kamu kena buat, kalau tak aku ni parang ni dekat kok dia. Maka yang tu dia solat juga tapi tak ada niat. Sebab kena paksa kan. Jadi nampak konsep niat ni sangat mudah. Selain daripada tu, kita akal yang waras, sehat, tak ada orang paksa, ada niat tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan masuk saf tu dah ada niat. Cuma mazhab Syafi'i baru kita masuk. Mazhab Syafi'i ni dia lebih detail lagi. Dia nak tahqiq betul-betul ni. Masuk saf tu biar kalau boleh niat pula dalam ni. Bila takbir tu Allah tu start daripada A sampai Ra. Nak ada niat dalam tu pula. Sebab tu untuk orang penyakit ni, di mazhab lain dia lebih luas sikit lah dalam bab ni. Mazhab Syafi'i dia bukan ketat. Mazhab Syafi'i ni dia lebih ihtiyat, nak jaga-jaga betul, nak pastikan mesti ada niat tu. Sebab tu kalau kita mengaji lagi insya-Allah. Dalam mazhab Syafi'i pun dia ada pandangan yang lebih mudah untuk orang sakit. Tuan-tuan kalau ada kawan-kawan lihat anak tuan-tuan payah takbir, bagi tahu dia dalam mazhab Syafi'i dia ada kelonggaran, boleh niat sebelum nak takbir tu. Boleh niat, ada pandangan begitu. Tapi kalau kita yang biasa memang dah boleh buat dengan baik ni, tak payahlah kita buat macam biasalah. Cuma untuk orang yang sakit tu, dah nak takbir Allah, sian dia, orang dah nak rukuk dah dia tak masuk lagi kan. Ambil wuduk pun tak masuk ni, Allah basah habis dah sampai kat seluar basah. Ada orang begini tuan-tuan, bukan kita buat reka cerita ada. Sebab tu penyakit was-was ni satu je ubat dia. Dulu kita ada baca juga ada ubat herba apa-apa yang orang jual ni internet. Rupa-rupanya tak, ubat dia satu, mengaji dengan ilmu. Kita akan dapat mudah tuan-tuan. Agama ni mudah lah. Dia ada kelonggaran untuk orang sakit, masyaqqah kan, susah dan sebagainya. Jadi biar faham dulu konsep niat mesti ada niat. Sebab tu kalau saya tanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan rukuk tanpa niat sah tak? Dia buat lah tu. Ustaz saya tak sahaja aku rukuk kerana Allah Ta'ala, tak ada pun yang tu selama ni.
Tuan-tuan, satu tuan-tuan kena pegang, rukuk, sujud, setiap pergerakan rukun kalau tak ada niat tak sah. Jadi sebenarnya tuan-tuan buat tu ada niat dah. Kalau tak ada niat mustahil tuan-tuan rukuk. Cuma yang tak ada apa? Yang tak ada yang tadi tu sahaja. Apa yang tuan-tuan bermain tu sahaja aku. Sama juga kalau kita buat contoh ni kan. Ada guru kita selalu buat contoh apa? Ada seorang tu dia pukul, dia nilah dia tikam kawan dia mati. Okey, masuk dalam mahkamah, duk nilah. Lalu dia kata kat hakim, saya bunuh dia tanpa niat. Saya bunuh dia tanpa niat. Betul ke tak? Dia bukan sebenarnya bunuh tanpa niat. Dia tak ada dalam hati dia, sahaja aku bunuh kawan aku ni kerana itu yang tak ada. Tapi mustahil seseorang yang dah memang kalau tak ada niat mustahil dia pergi bunuh kawan dia. Kecuali tersilap, terjatuh ke, itu lain cerita lah. Tapi memang dah dia kejar kawan tu daripada pagi sampai tiba-tiba dia bunuh, tak ada niat mustahil. Yang tak ada lafaz tadi tu, yang kita duk atur dalam fikiran tu. Sebab tu saya kata dalam mazhab Syafi'i ni dia lebih nak ihtiyat lagi. Bila nak masuk dalam bagi takbir tu ada lagi. Jadi tuan-tuan jangan risaulah, sebenarnya memang dah ada niat tuan-tuan solat tu insya-Allah. Sebahagian mazhab yang lain lah, kalau kita sebut mazhab lain dia lebih luas lagi. Tuan-tuan keluar daripada rumah naik kereta mesti dah ada niat dah. Kalau tak ada niat tak sampai masjid ni. Tuan-tuan pun dah ada niat nak menuntut ilmu ni, kalau tak sampai masjid ni. Tuan-tuan mungkin pergi shopping mall mana-mana kan, tapi sampai kat masjid sebab ada niat dah. Hari ni ada kelas ni, pengajian ni nak menuntut ilmu. Yang tak ada apa? Sahaja aku datang masjid berapa rakaat. Sahaja aku datang masjid untuk menuntut ilmu. Tak ada yang itu. Sebab tu niat ni dia perkara yang mudah. Sebab tu kita nak fahamkan yang ni. Kalau tuan-tuan nak terjemah niat boleh, tapi faham konsep niat tu. Dia bukan mesti ada lintasan hati nak buat baik, aku nak baik. Bukan begitu. Sebab lintasan hati ni dia seolah-olah macam sekejap sangat. Aku nak buat baik. Itu bukan begitu. Faman hamma. Aha. Dia orang cakap okey kalau kita macam nak puasa the next day tu puasa yang tak sah. Tapi memang tahu bulan Ramadan tu memang orang berpuasa. Itu sebagian ulama dimudahkan. Kalau malam tu kan, tuan-tuan tahu kan satu bab niat tu kan apa? Mazhab Malik dia boleh niat sebulan kan? Tahu kan? Cuma mazhab Syafi'i dia tak boleh sebenarnya. Dia kena hari-hari. Sebab tu timbul soalan tu. Kalau esok tu tak ada niat, jadi tak ada puasa. Cuma secara umumnya orang ni dia tahu dah malam tu kan bila maghrib okey, ataupun dia bangun sahur, ataupun sebelum tidur dia teringat, oh esok ni kena puasa. Sebenarnya dah ada niat tu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i pun kalau tak sebut kerana Allah Taala sah. Sebab ma'ruf dah perkara tu. Tuan-tuan solat, sahaja aku solat fardu maghrib, cukup dah sah dah solat tu. Kerana ikut konsep kita buat pun memang waktu maghrib. Memang kita buat waktu maghrib dah. Cuma bila-bila solat tadi memang aku niat fardu asar lah. Yang tu confirm lah tak sah, kena berhenti takbir semula. Tapi secara umumnya bila tuan-tuan sebab tu ulama bincang nak tentukan waktu mana nak bezakan fardu dengan sunat, itu lebih ditekankan. Bukan masalah niat sangat, bukan masalah ada tak ada. Sebagi saya ulama tak bincang sangat masalah ada. Cuma orang Melayu kita je pelik sikit. Dia takbir 2-3 kali kerana dia rasa tak ada niat. Macam pelik lah. Masyarakat Melayu yang banyak bincang. Kalau kita bincang, biasa ulama nak detailkan solat apa. Sebab tu paling kurang mazhab Syafi'i pun mesti ada solat apa? Solat maghrib. Nak lebih komplit, cantik, berapa rakaat kan, dia ada ta'arud ta'yin tu lah. Cuma kalau sah tak sah cukup dah. Tak ada kerana Allah pun dah. Sebab tu macam soalan tadi, kita ada dah perasaannya. Esok ni Ramadan lagi ni, nak puasa lah, niat dah tu. Cuma walaupun kita tak sebut sahaja aku puasa Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala, tak sebut yang tu pun dah ada niat. Kecuali tuan-tuan ada begini, lepas buka tu kan, maghrib tu kan, esok rasa malas lah nak puasa, maksudnya dia kekal yang tu. Niat itu tuan-tuan ada niat tak nak puasa tu, maksudnya tuan-tuan kena baharui semula niat tu. Kena ada perasaan yang nak puasa semula sebelum terbit fajar tu. Sebab tu sebagian ulama dia mudahkan tuan-tuan bangun sahur tu, walaupun tuan-tuan tak kata sengaja aku nak puasa esok hari, dah kira niat dah. Walaupun sebagian ustaz tak terima, tapi sebenarnya tu niat dah. Sebagian ustaz dia mesti nak macam tu juga. Tak apalah, itu pandangan dia. Tapi kalau saya, sekadar kita mengaji, dikira niat dah. Boleh? Niat sebulan untuk terbaiknya gitu. Cuma orang perempuan ni payah sikit. Sebab dia ada hari yang dia tu kan. Dia tak dapat dah yang sebulan tu. Faham tak? Betul, memang boleh niat. Itu kita pinjam pandangan Imam Malik lah. Macam kalau orang lelaki dia boleh buat yang tu. Tapi kalau ada satu hari kita dah miss, terbatal dah niat sebulan tu. Kan biasa perempuan dia akan ada miss puasa biasanya kan. Kalau tak ada dah tak apalah, lain cerita lah. Tapi tak, okey, dia miss ni tak semestinya bila datang bulan tu lah.
ada juga miss sebab sakit ke apa semua, dia terbatal dah niat sebulan tu. Jadi macam orang lelaki pun sama. Okay, niat sebulan tu insya-Allah dia boleh pakai. Kalau tak ingat terpakai yang sebulan. Tapi ada hari tu dia musafir, dia buka dah puasa. Jadi dah habis dah, tak boleh dah. Sebab ada buka dah. Dia tak jadi sebulan dah. Okey, yang selebihnya memang kena hari-hari. Tapi kalau tanya saya cenderung pandangan memang mazhab Syafi'i dia lebih kuat. Niat kena hari-hari sebab dia ibadat yang berbeza. Memang Ramadan kita tahu, tapi ibadat ni dia, sebab tu kalau takrifan puasa pun bermula dengan apa? Ya dah, betul, niat tu. Okey, rukun yang pertama niat, yang kedua tahan makan kan. Rukun yang kedua tahan makan bermula dia mula terbit fajar sampai terbenam. Maksudnya sampai terbenam habis dah ibadat tu. Hari yang kedua perlu niat yang kedua pula. Perlu niat yang lain. Ini pandangan lebih kuat lah bagi saya. Cuma ulama kita dari sudut dakwah ni, berjaga-jagalah. Kita kadang lupa. Awal sekali tu niat juga sebulan. Ambil pandangan Imam Malik. Kuat jugalah pandangan Imam Malik ni, kuat di sisi mazhab dia lah. Okey, clear. Okey, kita sambung. Jadi settle lah. Nabi kata barang siapa yang berazam. Sekarang ni saya boleh dah terjemah berniat. Sebab tuan-tuan dah faham dah niat tu. Memang kita ada tanam. Sebab tu dia panggil mabit. Niat ni kita memang azam nak buat tu. Petang ni memang nak buat sungguh lah. Nak pergi sungguh ziarah contoh. Memang tahun ni nak pergi umrah. Tu benda-benda yang kebaikan semua. Dia tanam dah niat nak buat baik, maka tak jadi buat. Okey, kita nak detailkan tak jadi buat ni. Ada lebih kurang 3 keadaan. Tapi 3 keadaan ni semua rahmat Allah. Dahsyat hadis ni. Keadaan yang pertama, orang niat nak buat baik tak jadi buat sebab apa? Sebab bukan. Yang pertama sekali tingkatan paling tinggi yang saya silap. Tingkatan paling tinggi dia niat nak buat baik ayyas'a bi asbabiha. Dia bukan niat saja, dia ada usaha nak tunaikan tadi. Boleh. Dia niat dah nak buat baik ni. Ataupun niat nak pergi haji lah. Contoh yang famous sekali biasa ulama sebut niat nak pergi haji. Kerana ibadat haji ni dia payah. Saya selalu ulang. Baru ni kan kita pun raya haji kan. Saya ulang secara ringkas lah. Ibadat rukun yang kelima kan. Niat nak pergi haji insya-Allah. Ataupun pergi umrah lah, haji sebab dia akan daftar dan sebagainya. Niat nak pergi umrah. Dalam keadaan dia usaha nak pergi tu, jaga kesihatan, simpan duit kan. Maksudnya ada usaha, tiba-tiba tak jadi buat. Adalah tak jadi buat ni sebab emergency lah, sama ada tak sihat ke, sakit, tak cukup duit lagi ke nak pergi. Maka yang ni dia akan dapat pahala yang penuh, yang sempurna lah. Bahkan bila kita sebut pahala yang sempurna tu, kita lihat yang Allah sebut tadi. Sama ada 10 digandakan sampai 700 sampai gandaan yang banyak. Boleh jadi kita tak tahu berapa nilai dia, tapi banyak pahala. Kalau kita niat berserta ada usaha nak lakukan, tiba-tiba tak jadi sebab emergency, yang ini pahala yang paling tinggi insya-Allah. Kita tak tahu kadar dia tapi yakin Allah akan bagi kita insya-Allah. Okey, keadaan yang kedua. Saya lajukan. Sebab tu banyaklah kalau ikut dalil-dalil dia, saya tak nak panjangkan sebab yang ni tuan-tuan boleh terima saya kan. Sebab yang ni pun makruf dah. Kalau ikut baca dalil pun banyak ni, antaranya hijrah kan. Ada sahabat tak mampu nak hijrah sebab sakit kan. Maka dia kata Nabi dan sahabat nak tinggalkan dia ke. Adalah dalam Riyadhus Salihin pun ada hadis tu. Nabi kata dia akan dapat pahala tu kan. Walaupun dia tak berhijrah sebab dia sakit, dia akan dapat pahala hijrah tu. Okey, itu dalil dia. Saya nak masuk yang kedua terus. Kita jimat masa sikit. Okey, yang kedua ni dia niat nak buat baik, dia tak jadi buat tu bukan sebab emergency apa. Dia tak jadi buat sebab dia nak ambil yang lebih afdal. Ada keadaan ni. Dia niat nak buat baik ni, tiba-tiba tak jadilah buat sebab nak kejar yang lebih afdal lagi. Saya bagi contoh mudah yang ni. Contoh mudah, kita nak bantu kawan kita, nak bagi duit ke macam-macam lah, makanan ke. Pada hari kita nak bantu kawan tu, kita pun tiba-tiba dapat panggilan, adik-beradik kita pun sesak juga. Kita tak jadi bagi kawan, kita bagi adik-beradik, kita telah berubah pada yang lebih afdal. Kerana tuan-tuan sepakat, tuan-tuan tahu bantu yang adik-beradik ni lebih afdal. Cuma saya selalu ulang, praktikal orang Melayu ni banyak silap. Bak kawan mudah bantu, adik-beradik payah. Sedangkan kalau kita mengaji, memang Allah suruh adik-beradik dulu. Sebab tu kita sebut adik-beradik ni silah apa? Silah tu apa maksud silaturahim tu? Ada hubungan rahim. Adik-beradik kan ada hubungan rahim ibu. Tapi kalau kawan, dia tak panggil silaturahim. Orang silap banyak. Nak pergi rumah kawan, jom pergi silaturahim rumah Ahmad. Sepatutnya apa istilah yang lebih tepat kalau kawan? Ukhuwah. Jom kita pergi ukhuwah rumah Ahmad ni. Ukhuwah ni atas dasar apa? Ukhuwah Islamiah kan, satu akidah.
Tapi kalau silaturahim tu dia lebih fokus pada adik-beradik. Kalau luaskan lagi pun makna ni, luaskan silaturahim ni, dia panggil kaum kerabat yang ada pertalian darah. Pergi pada naik sikit pak saudara, mak saudara. Itu yang lebih utama kalau nak bantu. Kalau silaturahim adik-beradik, kalau kita kenal pasti adik-beradik tu melakukan sesuatu yang tidak bagus itu, adakah kita perlu menyantuninya juga walaupun kita tahu itu bab lain. Dia buat salah tu bab lain. Kita dari hubungan ni kita tetap kena jaga. Dia buat salah tu macam mana? Dia menyakiti kita. Maksudnya contoh kita nak bagikan sahabat yang fakir miskin asalnya, tapi kita dengar abang kita contoh perlukan duit untuk buat sesuatu yang tak baik. Okey, faham. Yang mana kita harus okey, yang tu jelas. Kalau kita tahu dia memang jelas dia nak buat perkara yang tak baik, memang jenis kaki hisap ni dan sebagainya contoh, better contoh Ustaz macam dia nak beli sesuatu barang yang bukan keperluan. Gitu betul juga. Kalau kita kenal pasti dah, kita boleh confirm benda tu, memang better tak perlulah, tak perlu bagi ketika tu. Sebab dia tengok jenis apa. Tapi kalau secara umum memang kena bantu adik-beradik dulu. Tapi kalau kita tahu dah, kalau kita bagi dia akan beli rokok ke contoh, benda-benda yang tak baik, masa tu tak boleh kalau kita dapat saham juga. Atau macam puan kata benda yang tak perlu tadi, sahabat lebih perlu. Kita benda tu teknikal lah sebenarnya, teknikal. Kita memang bila mengaji teori ni dia akan selalu secara umum. Secara umum dia akan begitu, tapi dia akan masuk teknikal dia macam tadilah soalan ni. Sahabat kita ni kalau tak memang matilah dia. Contoh abang kita ni nak beli benda-benda macam untuk hawa nafsu contoh. Better bagi kawan lah ketika tu. Dia beza. Cuma secara umum mesti dahulukan bila kita mengaji ni adik-beradik lah. Okey. Kembali pada tadi, kalau kita janji lain cerita. Memang janji nak bantu kawan, janji kena tunaikan. Ini kita bahas ni bab kita pasang niat. Memang aku nak bantulah dia petani, tengok dia pun sesak, nak bantu dia 200-300 kan. Tiba-tiba abang kita pun emergency juga. Sebab kita sebut emergency ni benda yang penting lah kot. Benda yang daruri juga. Ketika tu bagi. Ataupun contoh yang paling mudah berlaku banjir kat Selangor. Kan mak kita kat Selangor juga, kawan kita kat Selangor. Nak bantu masa banjir, tengok mak dulu. Ataupun lepas mak, adik-beradik dulu. Kalau mak terkesan dengan banjir juga, adik-beradik pun terkesan dengan banjir, bantu dia dulu daripada kawan kita. Yang tu fiqh dia sebenarnya. Okey. Ini keadaan yang kedua, ulama kata dia akan dapat 2 pahala keadaan ni. Dan nilai dia di sisi Allah Ta'ala. Cuma nak sebut dua-dua keadaan ni dapat pahala. Dia niat nak bantu kawan, tiba-tiba tak jadi buat, dia bantu yang lebih afdal ni keluarga dia dapat pahala ni, dia dapat pahala ni. Pahala bantu kawan dia. Dalil dia panjang pula. Tak apalah, tuan-tuan boleh terima dah kot. Cuma secara umumnya ada satu hadis tu, sahabat dia pernah bernazar. Nazar ni apa? Benda yang besar lah kan, nazar kan, kena tunaikan. Dia nazar kalau Nabi ni, orang Islam ni boleh tawan semula Mekah, boleh takluk semula Mekah, dia nak salat 2 rakaat dekat Baitul Maqdis dia kata. Maka ditakdirkan oleh Allah kan Nabi Fathul Mekah kan, pembukaan kota Mekah, Nabi takluk semula Mekah. Dia datang cerita kat Nabi, dia kata aku pernah bernazar sekalian-sekalian, aku nak solat 2 rakaat kat Baitul Maqdis. Maka Nabi kata salli hahuna, cukup kamu solat kat sini. Kat sini tu kat mana? Mekah kan lebih afdal daripada Masjidil Haram. Sedangkan bab tu, bab nazar tu bab besar juga, kena tunaikan. Tapi Nabi kata sebab Mekah ni lebih afdal, maka kalau kamu solat kat sini. Tapi dalam riwayat yang kita baca ni, okey saya tengok sikit. Okey, riwayat Abu Daud, lelaki ni dia macam tak puas hati lah sebab nazar kan. Saya menazar ya wahai Nabi kata solat kat sini je cukup. Dia kata saya menazar. Akhir sekali Nabi kata sya'anka idzan. Kalau begitu ikut pandai lah, nak pergi solat juga kat sana, pergilah. Tapi Nabi kata kalau kamu solat kat sini, kat Mekah ni, maka la ajza'a anka, telah memadai. Maksudnya tak perlu solat kat sana, dapat dah pahala tu. Itu dalil dia lah, tinggal untuk ambil yang lebih afdal. Okey, kita masuk yang ketiga. Keadaan yang ketiga, orang ni niat nak buat baik, dia tak jadi buat, yang ni rahmat. Dia tak jadi buat sebab apa? Sebab malas. Keadaan yang pertama memang dia ada usaha dia, yang tu paling tinggi lah. Tapi kalau tak jadi buat sebab malas pun, Allah bagi pahala juga, kata para ulama berdasarkan hadis ni. Tapi dapat dengan kadar dia lah. Taklah boleh menandingi keadaan pertama yang kedua tu. Sebab tu rahmat agama ni niat. Sebab tu tuan-tuan, bab pasang niat ni sangat penting. Saya banyak kali dah ulang kat tuan-tuan kan. Imam Nawawi pun kitab Riyadhus Salihin tu, kalau tuan-tuan perasan, babun niyah wa babul ikhlasi wa ihdarun niyat. Dia bukan nak bincang ikhlas saja, dia nak gesa kita dan hadirkan niat. Tuan-tuan tak dapat hadir hari ni sakit kan,
tak dapat hadir majlis ilmu, Allah kalau boleh, kalau aku sihat ni nak hadir juga, dapat pahala majlis ilmu free insya-Allah. Dalil ni banyak lagi, saya tak nak panjangkan, sikit lagi. Okey, kita terus masuk yang ketiga dulu. Lawan dia, niat nak buat jahat dulu. Sebab yang niat nak buat baik jadi buat kan, pahala bermula 10 sampai 700 tu kita last nanti insya-Allah. Sebab inilah fokus yang penting. Tuan-tuan kena inilah. Tuan kena beri perhatian betul nanti insya-Allah. Cuma kita nak habiskan yang ni dulu. Niat nak buat jahat. Niat nak buat jahat, tak jadi buat dapat dosa. Yang ni tak jadi buat dapat pahala hadis ni. Yang ni perlu faham dengan baik. Para ulama sebut, para ulama ni dia lalu semua hadis Nabi. Jadi rupa-rupanya ada banyak lagi hadis Nabi, antaranya Nabi letak syarat. Macam mana niat nak daripada niat yang buruk ni tiba-tiba tak jadi buat dapat pahala, rupanya ada syarat dia. Satu saja syarat dia, tuan-tuan kena hafal. Mesti tak jadi buat niat yang baik tadi tu kerana Allah. Itu je syarat dia. Saya buat contoh, tuan-tuan lebih faham insya-Allah. Dia contoh macam malam ni, saya selalu ulang contoh yang sama lah. Malam ni pukul 12, niat nak buat jahat lah. Ada dah pasang niat ni, nak pergi jumpa siapa-siapa lah, orang ajnabi, nak pergi kelab malam, wala'iyyazubillah, minta jauh. Tapi ni sebagai contoh. Tiba-tiba dia balik solat isyak tu, pukul 9 lah kita cerita. Pukul 9, 10 tu, pukul 12 ni lambat lagi ni, kita rehat dulu lah. Nak rehat, nak tidur lah. Nak tidur, dia pasang alam semua ni kan, nak bangun pukul 12 ni sebab memang nak pergi juga pukul 12 ni. Dia tidur-tidur, bangun tu pukul subuh lah. Maka dia tak jadi buat. Saya nak tanya tuan-tuan, dapat pahala ke dapat dosa? Yang mana? Ni kata tak dapat apa-apa. Masya Allah, banyak jawapan ni. Khilaf para mufti. Okay, tak apa, bagus. Yang ni dia perkembangan. Betul, kita akan sebut. Memang dia dah pasang alam semua dah, nak bangun pun dah. Ada yang berpendirian tak nak jawab, bagus juga. Dia tahan daripada jawab. Okey, yang ni kalau tuan-tuan faham betul, yang ni dapat dosa. Dapat dosa. Dia masih ada niat. Sebab dia ada niat. Sebab tu saya sebut satu syarat tadi, mesti tak jadi buat kerana Allah, baru betul hadis ni dapat pahala. Sebab tu saya kata, kalau baca terjemahan semata-mata orang akan silap faham. Macam tuan-tuan jawab tadi dapat pahala sebab tengok hadis ni kan, dah ustaz dia tak buat pun maksiat tu dapat pahala lah. Dia tak ingat yang syarat tadi dia. Maka kalau nak dapat pahala macam mana, niat pukul 12 tu nak buat jahat, pukul 10 tu Allah marah ni aku nak buat kan, maksiat ni ada azab dia, ada balasan dia. Yang ni dia tak jadi buat kerana Allah, yang ni dapat pahala. Atas dasar apa pahala tu kan, Allah kata kat sini dapat pahala yang penuh. Tuan-tuan bayangkan, niat nak buat jahat tapi Allah tulis pahala penuh. Kerana apa? Kerana niat yang kedua tadi tu. Asal nak buat jahat tapi tak jadi buat, Allah ada balasan ni, sebab dia takutkan Allah. Dia menyesal tu kerana Allah, mesti kerana Allah. Tak boleh menyesal sebab mak dia marah menyesal juga, mak dia marah menyesal juga, tapi itu tak jadi. Dia tak jadi buat, dia menyesal kerana Allah, dia tahu ada balasan, yang ni lah dapat pahala penuh. Kalau contoh yang saya buat pertama tadi, dia dapat dosa. Sebab tu tuan-tuan, yang ni benda yang kita kena betul sikit. Daripada kecil kita fahamkan, niat nak buat jahat tak jadi buat tak dapat dosa. Sebenarnya yang betulnya, niat nak buat jahat tak jadi buat dapat dosa. Niat buat jahat tak jadi buat dapat dosa. Dah hadis yang kata dapat pahala tu, kalau kena sebut, kalau dia tak jadi buat dengan niat kerana Allah tu. Sebab apa saya nak kuatkan pandangan ni? Memang banyak orang tak setuju. Sebab dia daripada kecil saya faham begitu ustaz. Tiba-tiba ustaz ni baru orang muda nak tegur kami. Contohlah. Antara dalil yang kuatnya apa tuan-tuan? Dalil yang sahih dari riwayat apa ni, saya tengok sikit. Okey, riwayat Imam Bukhari. Nabi sebut idzal taqal muslimani bisayfayhima. Bila mana bertemu dua orang muslim dengan pedang mereka. Maksudnya nak bergaduh, nak saling bunuh-membunuh lah, angkat pedang ni. Maksudnya ada angkat senjata. Ulama kata tak semestinya pedang lah, senjata apa saja. Ataupun kita nak bergaduh. Dalam hadis Nabi kata al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh dalam neraka. Sahabat pelik. Orang yang membunuh betul lah Nabi, sebab orang yang membunuh ni dalil daripada Quran pun ada ke dalam neraka dan sebagainya, Allah murka kan, sebab dia bunuh orang muslim. Tetapi yang dibunuh dalam neraka juga kerana apa? Tengok jawapan Nabi, li'annahu kana
harisan ala qatli sahibi. Kerana dia pun ada niat, Nabi kata. Kerana dia pun ada niat nak bunuh kawan dia. Tapi sebab dia mati dulu, dia tak jadi bunuh. Sebab kalau kita fikir logik akal hadis ni kan, tuan-tuan akan kata dah dia tak sempat membunuh kawan dia, dia mati dulu. Sepatutnya dia tak buat lagi keburukan tu. Dia tak buat lagi apa yang dia niatkan. Betul tak? Asal dua-dua orang ni saling membunuh, maknanya ada saling niat dah lah, dia saling niat. Tiba-tiba seorang mati, dia tak sempat nak laksanakan niat dia tu. Maka hadis ni kalau tuan-tuan baca secara zahir dapat pahala. Silap. Dalam hadis yang lain Nabi sebut dalam neraka, maksudnya dapat dosa lah tu. Bahkan Nabi sebut dalam neraka je. Orang yang dibunuh tu dalam neraka. Dan Nabi sebut ta'lil dia. Kenapa dia dalam neraka? Kerana dia pun sebenarnya ada niat nak bunuh kawan dia, tapi dia mati dulu. Berbezalah tingkatan dosa tu, tak beza. Pahala pun sama. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Okey. Jadi ni antara dalil dia. Ataupun satu lagi. Sempat tak? Tak payahlah panjang. Tapi tuan-tuan boleh terima dah kan insya-Allah. Ke tak boleh terima? Kalau tak boleh terima, saya bagi dalil yang kedua. Boleh kan? Nampak jelas perbahasan tu insya-Allah. Okey, sebagai penutup bab ni, kita nak masuk perbahasan yang last sekali. Sebab perbahasan yang keempat tu kan, niat nak buat jahat, jadi buat, dapat pahala satu. Tak perlu syarah dah. Yang tu tuan-tuan akan nampak rahmat Allah. Tak perlu syarah dah. Baki yang kedua kita belum syarahkan. Cuma sebagai penutup yang ketiga ni kan, perkara yang ketiga ni sebagai penutup saya nak buat contoh satu lagi. Yang ni tengok tuan-tuan faham ke tak? Contoh satu lagi. Ada seorang ni dia niat nak mencuri dah. Mencuri ke merompak ataupun segala perbuatan yang buruk. Tuan-tuan boleh kias contoh ni. Tapi saya ambil contoh niat buat jahat ni, dia nak curi. Okey, dia dah bawa peralatan dia ni nak buka pintu dan sebagainya, kereta ke ataupun rumah orang kan. Sampai dekat rumah orang tu dia tengok, ramai pula ada orang hari ni. Belakang tu ada polis pula. Dia tak jadi buat. Dia tak jadi mencuri hari tu, dapat pahala ke dapat dosa? Masya-Allah. Dapat dosa. Dia tak jadi kan? Tak jadi curi, dah hadis ni kata dapat pahala. Niat dia tak ada niat kerana Allah. Pandai masya-Allah. Betul tuan-tuan. Tapi nak postpone pula. Dia tak jadi buat tu. Tapi kalau dia tak jadi buat tu, Allah, bukan sebab orang ramai, tapi nak masuk rumah tu, bawalah peralatan ni. Allah marah ni, ada hukuman kisah ni, ada hukuman ni macam-macam. Allah, aku takut tak jadi buat. Yang ni dapat pahala sebagaimana hadis ni. Sebab tu hadis kadang Nabi tak sebut syarat, Nabi sebut dalam hadis yang lain. Itulah kerja para ulama. Sebab dia dah baca semua hadis. Kita baca satu hadis, saya lah paling betul. Ni hadis sahih ni, Muslim Bukhari ni. Padahal kita silap faham. Sebab tu Imam Syafi'i tuan-tuan kalau segi nak sebut, dia dapat gelaran apa? Ansarus sunnah. Orang yang membantu sunnah ni, sunnah Nabi, mengangkat sunnah Nabi kan. Kerana dia ada satu kelebihan, dia faham konteks hadis tu. Dia faham fiqh hadis tu. Faham tak? Orang zaman Imam Syafi'i, orang boleh ramai, orang ramai baca hadis, orang boleh riwayat hadis ramai, tapi tak ramai faham apa fiqh daripada hadis tu. Saya buat contoh mudah. Ni sikit lah nak cerita tentang Imam Syafi'i ni, masya-Allah. Seronok. Imam Syafi'i ni kan, ada satu hadis yang Nabi kata biarkan burung di sangkar dia. Saya lupa matan tu. Tapi mafhum hadis tu, Nabi kata biarkan burung di sangkarnya. Tempat dia lah. Maka apa makna ni? Sebahagian ulama lain faham zahir lah. Dan Nabi kata biarkan burung, jangan ganggu burung lah. Maksudnya biar di tempat dia, jangan ganggu. Kan tak boleh ganggu binatang kan. Okey, itu salah satu fahaman. Tapi bila datang Imam Syafi'i faham hadis ni. Imam Syafi'i kata apa? Dia faham fiqh daripada hadis ni ataupun latar belakang hadis ni. Dia kata Nabi larang ni kenapa? Nabi kata sebab dia combinekan banyak hadis yang lain. Dia kata Nabi nak sebut orang masyarakat jahiliyah ni, dia bila dia nak musafir, dia akan lihat burung. Kalau burung tu pergi ke kanan, dia teruskan pemusafiran. Tapi kalau burung tu pergi kiri, dia tak jadi musafir. Maksudnya dia faham mudarat tak mudarat tu macam tahyul-mahyul ni lah. Kan Nabi antara benda yang keras Nabi larang kita ni lah, tangkal, tahyul-mahyul, syirik dan sebagainya. Jadi memang masyarakat jahiliah ni dia ada unsur tu. Dia percaya pada burung. Dia tak percaya mudarat manfaat ni daripada Allah Ta'ala. Sepatutnya musafir ni benda yang dituntut dan sebagainya. Nabi kata mustajab doa musafir kan, orang musafir. Tapi dia tak percaya, dia tengok burung dulu. Kalau burung pergi ke kanan, ni ada, dia bagi ada ong lah. Ataupun kalau ke kiri, dia tak jadi. Biasa kan. Maka Imam Syafi'i kata Nabi larang biarkan burung disangkar tu, maksudnya Nabi larang jangan percaya pada burung tu. Nampak tak? Fiqh yang berbeza nak kata ni lah. Kebijaksanaan Imam Syafi'i ni, dia tahu latar belakang hadis tu. Walaupun sebagian ulama pakai jangan ganggulah burung tu.
Boleh nampak tak perbahasan tu? Wallahu alam. Okey, kita masuk perbahasan yang paling last sekali. Last sekali ni, niat buat baik jadi buat, pahala mula 10 boleh digandakan sampai 700 sampai bergandaan yang banyak. Jadi tuan-tuan nampak yang ni rahmat Allah dah. Yang pertama tu rahmat Allah, poin yang pertama. Poin yang kedua kita nak bincang ni, bagaimana kita nak dapat gandaan yang paling tinggi. Sebab kita tahu dah setiap ibadat yang kita buat ni berbeza pahala. Macam puan kata ada tingkatan dia. Dalam dosa ada tingkatan dia, pahala pun ada tingkatan dia. Ibadat yang sama jadi tingkatan. Jadi kita nak bincang ni, dipanggil ulama letak satu tajuk mudha'afatul hasanat. Bagaimana kita nak gandakan pahala setiap ibadat kita. Kalau boleh kita nak ambil yang maksimum lah, nak gandakan gandaan yang paling banyak. Okey, dia ada beberapa lah. Ada sebagian ulama sebut ada 8, ada 7 saya baca. Cuma saya nak kongsi dekat puan-puan ni 4 saja yang saya rasa penting lah. Bukan saya kelekut ilmu, tak. Mungkin yang 2, 3 tu saya tak berapa faham dengan baik, ataupun saya tak ingat. Kalau kita ingat semua, kita bagi tahu semua. Okey, tetapi dalam 4 perkara ni, yang pertama paling penting sekali. Tuan-tuan kena amal betul yang pertama ni. Okey, tak berapa dengar lagi. Dengar ya. Okey. Yang pertama untuk digandakan pahala, okey, dia ayat dia panjang sikit. Dia benda yang sama je. Dia kembali kepada kadar ikhlas kita, ataupun kadar kebergantungan kita, ataupun kadar kesungguhan kita. Yang inilah penyebab paling utama digandakan pahala, tuan-tuan. Buatlah ibadat apa saja, akhir sekali tengok pada kesungguhan ibadat tu, ataupun kembali kepada kadar niat tadi. Saya buat contoh biar tuan-tuan lebih nampak. Orang yang solat ni sama kita nampak tadilah, kita kembali contoh yang sama. Jadi makmum. Kenapa langit dan bumi beza pahala? Ulama sebut boleh jadi langit dan bumi. Ulama pun tak tahu pahala ni perkara yang gaib pahala, tapi boleh jadi kerana seorang ni baca, dia pun tak faham apa yang dia baca. Kan kadang macam saya sendiri juga, kadang bila solat kalau kita berjemaah ni okey sikit kita baca kan. Kadang bila solat bersendirian ni, solat seorang-seorang ni, kita baca laju. Subhanallahazim, subhanallahazim, subhanallahazim wa bihamdih. Kita pun kadang tu dengar zim gitu je. Dah dari sudut penghayatan makna lagilah tak ada. Baca pun dah tak tentu arah dah. Dari sudut penghayatan makna lagilah tak ada penghayatan. Paling kurang tuan-tuan kena faham apa bacaan dalam solat. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah lagi maha agung kan. Kalau tak boleh, sebab tu bagi saya, bukan bagi saya, memang dalam agama ni dia lebih nak lihat kualiti daripada kuantiti. Sebahagian kita kejar kuantiti kan, nak banyak subhanallahazim wa bihamdihi subhanallahazim wa bihamdihi, tapi tak jelas membaca apa. Better kita ulang 3 kali tapi kita sebut dengan baik, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Boleh tuan-tuan, sampai subhanarabbil azim saja pun boleh dah. Boleh nak tambah bihamdihi pun boleh juga. Okey, jadi antara sebab penghayatan tadi yang membezakan pahala dua orang ni, kadar niat dia, kadar ikhlas dia. Sebab tu peringkat awal saya pun pelik juga bila kita ingat ikhlas ni, kalau ibadat ikhlas lah. Lawan dia tak ikhlas. Rupa-rupanya ikhlas ni dia ada tingkatan dia. Sebab tu kadang-kadang ulama guna istilah biarkan ikhlas kita ni setinggi gunung. Sebab rupanya ada kadar dia. Makin tinggi ikhlas tu, makin tinggi pahala. Tapi benda ni perkara gaib tuan-tuan. Perkara yang kita pun gaib. Taklah bila kita buat sungguh tu kita akan nampak naik pahala. Kita tak nampak. Kalau nampak semua akan berebut. Tapi kita mengaji hadis ni, kita nak ada keyakinan tu. Penting tu tuan-tuan, saya dan tuan-tuan. Saya nak buat contoh, saya nak luaskan lagi. Tuan-tuan kena pegang yang pertama ni sangat penting. Saya buat contoh mudah begini. Tuan-tuan biasa dengar ustaz-ustaz kita baca hadis, amalan simple pahala dia besar. Banyak, bahkan ada satu kitab begitu, ataupun ada kuliah kan, guna kitab amalan yang sikit pahala dia besar. Okey, ulama kita bincang, saya ringkaskan. Macam mana kita nak selaraskan, ataupun ini yang pertama sekali, kalau memang sabit daripada hadis yang sahih, memang sabit daripada hadis, okay, buat amalan sekian, antaranya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, masuk syurga. Simple zikir tu tapi masuk syurga, fadilat besar tu. Kita pun duk fikir kadang tu orang ni kan, dia apa, dia daripada kecil memang buat maksiat je, tiba-tiba sempat dia mengucap masuk syurga. Sebab tu dia ada cara faham dia, nanti saya akan sebut. Jadi hadis ni yang pertama, kalau memang sabit daripada hadis yang sahih, kita sebagai orang Muslim kita terimalah. Oh betul. Yang kedua ulama bincang, okay, hadis yang sahih, dia macam tak macam mana akal kita nak selaraskan pemahaman tu.
amalan simple tapi besar ganjaran. Ataupun contoh yang selalu tuan-tuan dengar, saya buat satu lagi contoh yang tuan-tuan selalu dengar yang ni, penzina bagi minum air anjing. Ini contoh yang paling dahsyat lah. Penzina bukan orang muslimah, bukan orang ahli masjid. Penzina, bila sebut penzina ni bukan sehari zina, pekerjaan dia lah. Okey, dia bagi minum pada anjing, bukan bagi minum makan pada orang. Tuan-tuan malam-malam Khamis Jumaat tahlil, bagi makan pada orang masjid, orang soleh bagi makan. Tapi yang ni bagi pada anjing. Dalam Quran Allah ada tempat Allah hina. Maksudnya anjing ni satu contoh yang hina lah. Kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Allah umpamakan ulama yang hawa nafsu ni lah, yang ikut kehendak hawa nafsu ni sebagaimana anjing. Allah kata anjing ni dia dapat makan ke dia jelir lidah dia, dia tak dapat makan pun dia jelir juga lidah dia. Begitulah Allah umpamakan. Maksudnya hina lah anjing ni. Tapi dalam hadis tu Nabi kata dakhalal jannah, wanita ni masuk syurga. Okey, macam mana? Okey, hadis ni yang pertama kita lihat, okey hadis ni sabit, sahih. Kita kena yakin, ya betul. Maka ulama tolong kita cara nak faham hadis ni macam mana? Akhir sekali sebenarnya dia masuk syurga tu sebab apa? Bukan sebab perbuatan tu sangat, tetapi sebab keyakinan dia tu. Sebab kesungguhan niat dia tu tadi. Boleh jadi wanita ni dia bagi minum pada anjing, dia tahu anjing ni makhluk Allah juga, walaupun hina, dia makhluk Allah juga. Tapi dia bagi minum, dia tahu Allah ni Maha Pengampun, mudah-mudahan dengan asbab yang kecil ni Allah ampun aku. Dia ada kesungguhan niat dia tu. Benda itulah asbab yang membesarkan pahala dia. Bahkan dalam hadis tu dia masuk syurga. Jadi peranan niat ni sangat penting tuan-tuan. Sebab tu ulama sebut, kalau dari sudut amalan semata-mata, kalau kita bincang dari sudut amalan semata-mata, tuan-tuan, mungkin saya dengan tuan-tuan lebih layak masuk syurga. Sebab apa? Kita ni mungkin bukan penzina, insya-Allah bukan penzina. Yang kedua, kita bagi minum pada orang makhluk yang paling mulia, manusia. Bahkan kita bagi gini pada orang yang soleh pula, orang yang datang masjid kan. Maka kita kalau atas dasar amalan, kita lebih utama masuk syurga. Tapi tak. Dia masuk syurga atas asbab apa? Kesungguhan dia, keikhlasan dia tu. Mungkin orang duk hina dia penzina, tapi dia pun hamba Allah juga. Tahap keikhlasan dia, dia bagi minum tu mungkin tinggi, yang kita tak mampu nak capai. Boleh jadi begitu tuan-tuan. Sebab tu saya selalu ulang, nak minta doa ni minta pada orang yang saleh. Dia tak mesti ustaz. Orang saleh ni hubungan dia baik. Sebab kalau dia doa lebih mustajab tuan-tuan. Dia mungkin orang yang sapu sampah saja, tapi hubungan dia baik. Tengok, kita lah sampai masjid lewat, dia awal lagi ada kat masjid duk sapu sampah kan. Bahkan mungkin harian dia di masjid, dia saleh minta doa dia. Kita walaupun orang hina dia, pekerjaan dia begitu-begitu, tapi dia dengan Allah, kalau dia doa insya-Allah lebih mustajab daripada kita. Tapi bila kita mengaji ni tuan-tuan, kita dah dapat point dia. Point dia kita dah dapat dah. Kenapa mustajab tadi? Kenapa boleh masuk syurga tadi? Point dia apa? Kesungguhan ikhlas. Maka tuan-tuan, yang pertama ni faktor yang menggandakan pahala, pasanglah setiap ibadat tuan-tuan. Nak solat ke, tak mesti nak kata pergi cuci masjid. Setiap ibadat yang tuan-tuan buat kat rumah, kat mana saja, hadirkan perasaan ni. Kalau kita buat ibadat solat, dia ada satu istilah khusyuk pula kan. Khusyuk betul-betul. Yang tu payah nak buat. Tapi kalau kita boleh jaga yang ikhlas ni, insya-Allah itulah apa? Digandakan pahala yang maksimum insya-Allah. Okey, satu lagi saya ambil. Contoh. Boleh lagi ya? Jangan. Okey, satu tak apalah, kita terus yang kedua, ataupun saya ambil satu lagi contoh. Yang ni bagi saya penting jugalah. Contoh dia begini. Selalu juga kot saya buat ni. Ada satu hadis Nabi sebut keadaan yang paling afdal sedekah. Keadaan bila? Kalau tuan-tuan tak jawab, alhamdulillah, saya rasa nak sambung sampai pukul 12 lah. Masya-Allah. Apa dalam susahan? Lagi? Dekat nak betul lah tu. Tapi hadis Nabi ni, Nabi sebut ada 4 perkara. Waktu yang paling afdal, keadaan yang paling afdal sedekah ni, anta sahihun, kamu dalam keadaan sihat. Syahihun, kamu ada perasaan kedekut. Ta'ammal apa istilah di bahasa Arab tu, kamu bercita-cita nak jadi kaya dan takut miskin. Sebab tu saya selalu ulang, kalau kalimah ringkas dia, waktu paling afdal nak sedekah ni ketika kita nak jadi kaya. Sebab bila kita nak jadi kaya ni, kita banyak benda nak, kan kita nak simpan duit kita tahu nak guna uruskan ni. Sebab tu cantik apa yang Nabi sebut ni, dalam keadaan kamu sihat. Sebab bila sihat kan, kita akan rasa banyak lagi harta aku nak guna ni, sebab sihat kan.
Kalau sakit, biasa kalau orang sakit ni kan minta sikit kan, ambil lah. Orang sakit dia berbeza sikit keadaan. Satu Nabi kata keadaan paling afdal sedekah, sehat, kamu ada perasaan kedekut, kamu cita-cita nak jadi kaya dan takut miskin. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tu penting tu? Itu kerja para ulama tu. Kerana tuan-tuan, saya buat contoh mudah. Kenapa tu dia kembali pada faktor yang utama ni, kadar perasaan tu, kadar niat kita tu. Saya buat contoh mudah begini. Saya lah contoh, saya orang muda, ada tanggungan kan. Hari ni lah dunia hari ni terikat dengan bank dan sebagainya. Mungkin sebagian tuan-tuan pun dah settle dah semua tu kan. Hari ni duduk dengan cucu, anak-anak, tak fikir dah hutang. Alhamdulillah, satu nikmat besar tu. Tapi kita akhir zaman hari ni kerja mesti terikat dengan ni, yang ni macam-macam lah. Saya bila nak sedekah, contohlah saya sebut, saya fikir duit ni nak guna lagi bulan ni, cukup ke tak cukup ni bulan ni, nak beli pampers anak. Tapi kita yakin dengan hadis Nabi, sedekah ni dapat fadilat ni macam-macam. Kita sedekah juga dengan perasaan yang tinggi, dengan keyakinan yang tinggi kan, Allah balas kita. Berbeza dengan orang lain, berbeza dengan contoh yang lain saya buat. Contoh tuan-tuan lah, tapi ni sebagai contoh je. Tuan-tuan bagi tahu je, Ustaz bagi tahu je nak berapa. Saya duit pencen saya tak habis. Duit saya dalam bank tu berlambak lagi. Ustaz bagi tahu je nak berapa. Tuan-tuan sedekah juga, bagus sedekah tu, tapi kadar pahala tu mungkin tak sama dengan saya tadi. Sebab perasaan saya. Sebab tu tuan-tuan akan selalu dengar, mungkin nilai sedikit. Saya ni orang susah contoh lah. Kita nak sedekah tu nilai sedikit, tapi sebab perasaan tadi membesarkan nilai tu. Pahala tu lebih besar daripada sebahagian orang dia sedekah banyak tapi menunjuk. Dia tak ada perasaan tu. Menunjuk tu satu bab yang lain. Menunjuk tu bab yang lain pula. Kita bukan masalah menunjuk ni, masalah perasaan tadi. Tuan-tuan mungkin banyak sangat duit sampai tak rasa. Mana kata tak apalah, duit kita banyak lagi kan. Mungkin nilai yang besar tu jadi pahala dia tak jadi sebesar nilai tu. Sebab tu tuan-tuan, peranan yang pertama ni sangat penting untuk menggandakan pahala. Tuan-tuan pakailah dalam setiap keadaan tuan-tuan. Boleh insya-Allah. Okey, insya-Allah dapat pahala sedekah juga. Dia gini, dia dapat pahala sedekah juga, tapi ulama ajar hadirkan perasaan tu. Sebab tu enlah ni bila ulama keluarkan, dia sangat membantu kita. Pakailah dalam setiap pekerjaan tuan-tuan, enlah ni perasaan. Bila sedekah ya, kita ada duit banyak sedekah, tapi kita tahu duit yang banyak tu semua milik Allah. Allah boleh tarik bila-bila, boleh bankrupt, boleh sebagainya. Tapi aku sedekah juga ni sebab apa? Tuntutan agama. Allah akan jauh daripada murka Allah. Kena ada perasaan tu. Sebab kebiasaan orang ni, sebab tu contoh Nabi buat tadi, sihat. Kebiasaan orang sihat ni, dia macam dia akan fikir dia nak guna duit dia lama lagi. Dia tak fikir sangat sekarang. Atau macam tuan-tuan sebut tadi kan, macam duit, kebiasaan orang yang duit banyak ni, dia akan rasa harta dia tak habis kalau sedekah. Maksudnya itu perasaan tak baik lah, bagus ni. Tak, dari satu sudut sedekah tu bagus dah, tapi perasaan tu dia tak berapa baik. Kalau kita boleh lawan perasaan tu, sebab harta tu semua pun milik Allah. Wallahu alam. Okey, faktor yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dia ringkas, saya tak perlu syarah panjang pun. Okey, faktor yang kedua untuk menggandakan pahala ni, para ulama sebut bi'atibari makan. Bi'atibari makan ni diiktibarkan dari sudut pemilihan apa? Makan ni bahasa Arab apa? Bahasa Melayu apa? Tempat. Buat ibadat dari sudut pemilihan tempat tu, dia akan digandakan pahala. Contoh dia apa? Dekat rumah dengan dekat masjid buat ibadat, mana digandakan pahala? Tuan-tuan tahu masjid. Ataupun kalau masjid, yang paling utama Masjidil Haram. Maksudnya pemilihan tempat tu jadi faktor juga digandakan pahala. Tuan-tuan makruf dah yang ni kan. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, bi'atibari zaman. Yang ni pemilihan masa tu. Buat ibadat, kita pilih masa-masa yang tertentu, digandakan pahala. Contoh apa? Jumaat paling utama, sebab Jumaat ni dia sentiasa berulang. Yang lebih besar lagi apa? Ramadan, ada 10 malam akhir, 10 awal Zulhijjah, 10 Muharram. Yang ni tuan-tuan dapat semua dengan mengaji kan. Dapat mengaji. Kalau orang tak mengaji, dia tak tahu sangat yang ni. Tapi mengaji dia tahu masa-masa yang dituntut. Terutamanya masya-Allah jawapan tuan-tuan, Jumaat betul. Bahkan ada perbincangan Jumaat ni, dia sebagaimana Ramadan tu, dalam satu Ramadan Lailatul Qadar dalam apa, dia sebab Ramadan ni dia apa, dia setahun sekali je. Tapi yang Jumaat ni Allah hadiahkan kita, dia mingguan kan. Dia lebih afdal lagi. Okey, wallahu alam. Itu yang kedua, yang ketiga. Okey, yang keempat akhir sekali, digandakan pahala bi'atibaril amal, dari sudut pemilihan amalan tu sendiri. Yang ni kita nak buat satu ibadat, nak biar digandakan pahala, kena cerdik juga pilih amalan. Yang ni payah sikit ni. Yang ni dengan ilmu juga. Tapi contoh mudah saya boleh bagi.
Contoh paling mudah ada dua lah saya bagi. Yang pertama sekali tuan-tuan tahu, pemilihan amalan ni mesti yang fardu dulu, yang sunat kedua. Makna kata kita kena ingat diri kita tuan-tuan. Saya sendiri pun bila mengaji yang ni, saya rasa kadang kita yang sunat ni kita bersungguh. Yang fardu ni, kita orang masjid ni memang kita buat yang fardu, tapi sekadar pelepas je. Kita tak rasa Allah nak yang fardu dulu. Allah nak kita mendekatkan diri dekat dia ni bukan sekadar nak pelepas. Okey, sebahagian kita buat ibadat begini. Mungkin saya sendirilah. Kita solat yang fardu ni kenapa? Kita tahu kalau tak solat Allah murka, ada balasan. Ya bagus, sah solat tu. Tapi tingkatan yang paling tinggi ni biar kita rasa kita mendekatkan diri pada Allah. Allah nak kita solat dan kita pun rindu nak solat. Yang ni tingkatan paling tinggi. Sebab tu bila kita sunat kan, kita bersungguh sangat. Kita ada perasaan tu. Macam tarawih kita akan pilih yang 20 rakaat sebab nak mendekatkan diri pada Allah. Kita ada pula perasaan ni yang sunat, tapi yang fardu tak ada. Ini silap. Macam yang tadi juga, sepatutnya dahulukan keluarga tapi dahulukan kawan. Sepatutnya memang kena dahulukan fardu. Penghayatan tu perlu ada lah. Okey, boleh nampak tak apa yang saya sebut tu? InsyaAllah untuk diri saja juga terutamanya. Okey, maka pemilihan amalan ni sangat penting. Dalam hadis Qudsi Allah nak fardu. Allah kata, tidaklah mendekatkan diri seorang hamba kepada aku dengan satu amalan yang paling aku cintai, mimma aftaratuhu alaihi, daripada apa yang telah aku fardukan. Maka kata Allah, amalan yang paling Allah cinta, yang kita mendekatkan diri pada dia, yang dia fardukan dulu, baru yang sunat. Okey, contoh yang kedua sebagai penutup, pemilihan amalan ni yang sunat pun, sama-sama sunat ni pun dia ada yang lebih afdal, muakkadah. Saya selalu ulang juga contoh yang sama, yang tarawih tadi. Saya sendiri pernah melakukan, saya minta jauh lah, zaman-zaman muda dulu. Sebab kita 20 rakaat, kadang kita jadi imam, kita nak lancarkan apa bacaan tu, biasa last minute lah, nak lancar bacaan ni last minute. Kadang tu lepas solat isyak, kita tak solat ba'diyah isyak, kita buat tarawih 20 rakaat. Yang ini tuan-tuan hampir sepakat para ulama, 2 rakaat ba'diyah isyak lebih afdal daripada 20 rakaat tarawih. Sebab tu kalau kita mengaji, kita akan tahu dari antara yang sunat juga dia ada pemilihan dia. Dia ada yang lebih muakkad lagi. Maka kalau 2 rakaat selepas isyak ni lebih afdal daripada 20 rakaat tarawih. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada bincang, dapat pahala tak kalau dia tinggal ba'diyah isyak 2 rakaat, buat 20 rakaat tarawih pula, dapat pahala ke tak? Sebahagian kata dapat pahala mutlak saja, tak dapat pahala solat tarawih. Sampai tahap tu. Jadi yang ni dengan mengaji. Satu lagi contoh saya nak buat, pemilihan amalan, minta maaf. Satu lagi penting saya rasa. Sebab tu bagi saya dalam bab macam baca Al-Mulk selepas isyak ni, Al-Mulk tu kita tahu sunnah tapi dia ada masa dia. Ketika selepas solat fardu, kita bincang ni dua-dua sunat. Sebahagian orang tak apalah yang sunat ni, kita tak buat pun tak apa. Kita faham begitu kan? Tak sunat tak buat pun tak apa. Tak betul. Yang sunat ni tak buat rugi, itu takrifan dia. Takrifan dakwah lah. Kalau takrifan dari sudut pengajian betul, yang sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa, itu takrifan. Tapi orang kita faham, ustaz, yang sunat ni tak buat pun tak apa, gitu. Kita kena betulkan. Yang sunat tak buat ni rugi. Maka sebagai orang kan, Al-Mu'k sunnah juga waktu malam. Bahkan ada hadis yang umum, baca waktu pagi pun boleh. Al-Mu'k ni dapat syafaat tu insya-Allah. Sebab dia ada 2 hadis, banyak lagi hadis Al-Mu'k ni. Okey. Tetapi saya nak tanya tuan-tuan, sunat selepas solat apa yang paling afdal? Bukan solat, bukan bab solat. Sunat yang lebih afdal apa? Sunat yang paling afdal selepas solat. Zikir selepas solat yang Nabi tunjuk kat kita tu. Apa? Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam tu. Ayat kursi 3 kul. Kita 3 kul jarang sangat baca. Tapi sebab tu saya kurang setuju. Kita terima benda ni sunat. Kadang-kadang kita tak buat pun tak apa. Tapi bila kita cuba ambil sunat yang lain pasang kat situ, dia tak berapa baik, tak berapa cantik. Sedangkan Nabi dah tunjuk sepatutnya 3 kul selepas solat. Tiba-tiba sebahagian tempat, saya minta maaf saya sebut ni, sebab kita memang banyak, kadang kita kuliah maghrib kan, kita akan lihat banyak cara-cara imam buat ni. Yang saya respect satu, yang setakat saya pergi ni, Masjid Al-Mu'minun. Setakat yang saya inilah, masjid ni jarang saya pergi. Maghrib kan, Al-Mu'minun tu memang dia akan zikir habis dulu sampai subhanallah 33. Tapi 3 kul dia tak baca, tak apalah, boleh tahan lagi. Tapi nak kata sebahagian tempat tuan-tuan, istighfar 3 kali ni baca Al-Mu'k dah, bagi saya kurang tepat. Kita tengok sebagai orang dia silap faham, ustaz bagus Al-Mu'k. Bukan, itu bukan perbincangan kita. Yang kita bincang antara sunat pun dia ada yang lebih afdal. Sebab tu orang mengaji ni dia tak ada masalah sangat. Yang duk komplain-komplain ni biasanya orang tak mengaji. Bila kita tegur, bagi saya kalau dah nak buat ke tak, bagi saya Al-Mu'k ni sendiri-sendiri lah yang terbaik. Tapi kalau masjid buat, bagus juga. Sebab kita tahu dah, kalau orang balik confirm tak baca dah.
Tapi kalau nak buat dia ada cara dia. Bila nak buat ada cara dia. Sebahagian paling kurang buat yang utama dulu. Ayat kursi paling kurang. Jangan tinggal. Ataupun subhanallah ni penting juga. Penting juga, tapi dia ada cara dia Nabi ajar. Boleh buat 10 10 10. Subhanallah 10 cukup. Kalau tak nak buat 33, buat 10 pun sama juga. Sabit daripada Nabi juga. Ataupun Nabi ajar 11 boleh juga. Dia ada 6 cara tu. Kita tahu satu je kan. Ada kesempatan lain kita kongsi insya-Allah. Cuma yang ni pun saya pun masih lagi mengaji juga. Dari pemilihan amalan ni sangat penting. Nak dapat macam mana? Dengan cara mengaji insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini tuan-tuan. Segala yang baik. Okey. Tadi saya kata mulakan fardu dulu kan. Ya. Kalau tengah masjid tu, terutama dalam solat Isyak kan, dia ada majlis ilmu yang belum disempurnakan Ya. sedikit. Jadi kalau begitu, Nak solat kenapa tak disolat? Kenapa tak solat fardu dulu sedangkan kita nak utamakan fardu? Okey. Dengan majlis ilmu sendiri. Okey, yang fardu. Okey, masalahnya isu begini. Dia bukan masalah kita tak solat fardu tu, kita lewatkan. Isu dia boleh tak lewat tu. Dia begini. Untuk awalkan solat kan. Okey, dituntut tu fardu ke tak? Itu beza tu. Yang fardu tu solat fardu isyak tu. Isu awal tak awal tu dia bukan dituntut, dia tak ada perbezaan dia. Sebahagian hadis ada juga Nabi lewat kan, mazhab Hanafi lewat solat. Sebab tu isu dia berbeza. Kecuali soalan puan ni macam puan kata, okey dia tak dia kuliah sampai tak solat fardu. Sampai tak solat. Yang tu betul. Yang ni salah. Dia telah mendahulukan yang sunat. Tapi sebahagian kata yang kuliah tu fardu juga. Yang ni dia ada perbincangan sikit. Memang ramai orang tanya. Tapi soalan puan ni lain sikit. Biasa orang tanya begini. Kita bila majlis ilmu, sebahagian orang kata majlis ilmu ni fardu. Terutamanya kalau kita mengaji fardu ain. Lepas tu bila kita masuk masjid, nak solat sunat atas tu masjid ke ataupun nak dengar kuliah tu? Sebab kuliah wajib, solat sunat tu sunat. Jadi bertembung sunat dengan fardu. Tapi soalan puan ni dia kali pertama juga saya dengar. Tapi jawapan ni macam saya sebut tadi lah. Dia bukan isu lawan fardu tu. Kita masih lagi buat fardu, cuma kita lewatkan. Sebab dia ada isu juga begini. Dalam mazhab Syafi'i ni, azan tu untuk apa? Muhammad waktu, betul. Mazhab Syafi'i azan Muhammad waktu. Dalam mazhab Malik, dia azan untuk solat. Maknanya kata kalau azan, better solat terus. Begitu. Jadi sebab tu kalau kita mazhab Syafi'i, ada sebagian ustaz dia tegur lah, saya tengok. Kadang kita sebagai masjid bila dah kuliah-kuliah sibuk nak berhenti azan. Kan sampai ada sebagian Bilal tu mungkin dia tengok ustaz muda, kadang saya pernah kena macam tak kira macam tak ada adab juga, tiba-tiba masuk pergi azan. Bagilah hin kat sikit kan. Cuma nak cerita kalau mazhab Syafi'i yang tepatnya, azan tu untuk solat azan tu untuk menghormati, bukan. Azan tu untuk solat. Betul. Ni betul. Azan tu untuk menghormati waktu. Mazhab Syafi'i. Jadi azan ada, saya tukar dua ni. Azan untuk solat kan? Mazhab Syafi'i. Okey, betul tak? Azan untuk betul. Mazhab Syafi'i betul. Azan untuk menunaikan solat maksudnya. Sebab tu dituntut juga kalau kita seorang pun azan je lah. Okey, betul. Jadi bila kita praktikal kita kat Malaysia ni, bila kita bagi laluan kat ustaz kan, ustaz berhenti sekejap, Bilal azan. Itu kita panggil azan menghormati waktu saja. Sebab apa? Sebab ustaz sambung lagi selepas tu. Kadang tu selepas dah habis, kadang sebagian ustaz sambung 15 minit, 20 minit ada juga. Jadi yang praktikal yang kita buat ni mazhab Malik sebenarnya. Sebab mazhab Malik, menghormati azan tu untuk menghormati waktu. Bila masuk waktu solat, azan je. Solat kemudian tak apa. Yang penting azan dulu. Itu mazhab Malik yang kita duk buat kat Malaysia ni. Ramai orang tak tahulah. Kerana kalau mazhab Syafi'i ni, dia azan tu untuk solat. Mana kata, kalau kita niat dah ada majlis ilmu ni, tak apalah, kita lewatkan sikit azan. Sebab boleh azan tu lewat sikit. Lepas sebagian ustaz dia nak begitu. Saya tak berani, kita orang muda ni tak berani nak buat begitu. Jadi sebagian ustaz yang veteran ni, dia tahu dia mengaji dalam apa semua kan. Dia biar dia habis kuliah tu, sambung setengah jam pun tak apa. Lepas habis setengah jam, pukul 9 baru azan. Tak apa azan, tak ada masalah. Lepas tu baru kita solat. Kerana mazhab Syafi'i, azan tu untuk jadi sebenarnya dia tak ada isu sangat pertembungan tu. Cuma isu dia kat situ je lah, kalau tuan-tuan boleh detail tadi. Cuma kalau orang tanya soalan macam ni, sebab tu setiap soalan saya boleh jawab umum, pendetailan dia tu teknikal. Macam gini, orang tanya tadi, yang ni selalu orang tanya, nak solat sunat ke nak dengar kuliah tadi? Sebab seolah-olah tembung yang wajib dengan yang sunat. Sebab tu dia ada teknikal dia. Sebahagian kata wajib. Dah kuliah tu betul ke wajib?
Okey. Jadi kalau orang tu pakai kuliah tu wajib, solat sunat masuk tahiyatul masjid tu sunat, maka memang secara umum dia memang yang wajib utama, tapi dia ada pendetailan dia. Bahkan Nabi khutbah pun, khutbah Nabi, kita ni yang kuliah sebagian, saya minta maaf, sebagian ustaz lawak lebih daripada isi lagi. Saya sangat tak setuju yang ni. Tapi tiba-tiba nak kata wajib dengan kuliah. Bahkan Nabi sendiri pun khutbah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu khutbah Nabi ni memang isu-isu yang penting Nabi akan utarakan, sebab Jumaat tu kumpul ni. Sebab tu sepatutnya khutbah untuk hari Jumaat ni dia mesti kena mantap betul. Sebab hari itulah orang kumpul, orang tak pergi masjid pun dia datang kan. Maka Nabi pun dalam satu hadis, ada orang tiba-tiba masuk duduk terus. Nabi tanya dia, hal sallaita, kamu dah solat sunat ke? Dia kata belum. Nabi suruh dia solat. Setara Nabi yang khutbah tu. Jadi nak kena betul semula istilah. Adakah semua kuliah ni dia jadi wajib? Sebab tu dia ada pendetailan dia setiap dia. Kaedah betul, tak ada orang lawan kaedah ni. Yang wajib utama, yang sunat yang kedua. Maksudnya kalau bertembung mesti yang wajib dulu. Last, contoh yang last lah, boleh ni. Akhir. Jawapan dia sebenarnya tuan-tuan boleh fikir sikit, saya tak boleh nak sebut secara direct. Bertembung contoh, ramai juga soalan orang tanya masuk Aidil Adha kan, nak ambil bahagian korban ni kan besar pahala dia kan. Dalam satu hadis Nabi kata jangan dekati, orang yang mampu jangan dekati kan. Kalau dia tak masuk korban jangan dekati masjid kami, Nabi kata. Dalam mazhab lain kata wajib orang yang mampu. Jadi kita nak bincang. Yang ni sunat lah, mazhab Syafi'i sunat masuk korban ni. Fadilat dia sangat besar. Bahkan dia bukan sunat, dia panggil sunat muakkad. Sangat dituntut untuk masuk korban. Bertembung dengan yang wajib, kita ada hutang. Nak dahulukan yang mana? Dahulukan hutang. Memang secara umum tak ada orang akan lawan kaedah ni. Tapi hutang dia ada kaedah dia. Ada hutang yang jangka masa lama kan, macam kereta. Ada hutang juga, tapi kita boleh masuk. Ambil juga fadilat ni. Jangan kita guna kaedah ni untuk general semua. Kaedah tak ada orang bangkang, tapi kita, itulah soalan-soalan tu jadi teknikal, payah nak jawab tu, tapi tuan-tuan boleh faham sendiri insya-Allah. Jadi hutang ni yang tak boleh ni, macam bahkan haji pun jadi gugur kalau hutang. Bagi ulama mazhab Syafi'i, haji jadi gugur kalau ada hutang. Tapi hutang yang bentuk kan, hutang yang perlu disegerakan. Memang orang bagi tarikh dah, bahkan dah lepas dah tarikh tu. Tapi sebagai orang Melayu ni begini, dah tarikh tu dah lepas, dia tak minta pun, dia kira halal tu. Tak betul tuan-tuan. Memang banyak sebab orang ni nak minta hutang pun dia malu, dia segan, takut jadi hubungan tak baik. Hutang yang nak cepat ni, yang ni sampai menggugurkan. Tapi kalau hutang macam sebagian kata, tak apalah bila mampu bayarlah. Tak apalah bulan depan ke, ataupun macam dia kalau orang yang mudah kan, yang tu tak apa. Tapi kalau orang tu pun, sebab kita kadang ni kita dia pun cukup duit tak apalah, tak boleh begitu. Hutang tetap hutang. Dia tak minta, hutang tetap hutang. Kena jaga bab ni tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan kena jaga bab ni. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab soalan tu. Sekali yang baik daripada Allah, sekali yang buruk daripada kelemahan diri saya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.